keajaiban di Sahara. Bagaimana Malaysia menyelamatkan gurun Algeria? Bagaimana mungkin sebuah negara kecil dari Asia Tenggara mampu menyelamatkan gurun pasir ini? Itulah persoalan yang bermain di bibir semua orang. Perancis dan China, dua kuasa besar dunia, telah mencoba dan gagal. Malaysia tidak sepatutnya campur tangan, kata mereka. Gurun Sahara di Algeria, sebuah tanah yang telah menyaksikan kegagalan berturut-turut oleh Perancis dan China, menjadi saksi bisu kepada proyek-proyek antarabangsa bernilai berbilion ringgit yang terkubur begitu sahaja. Rumah hijau gergasi dan peralatan canggih kini tersadai, separuh tenggelam di lautan pasir. Ia adalah tanah yang mustahil. Namun, pada saat semua harapan kelihatan pudar, muncul sebuah negara yang tidak dijangka. Sekumpulan rakyat Malaysia, hanya berbekalkan sebuah komputer riba, melangkah masuk ke dalam gurun yang ganas itu. Kerajaan Algeria pada mulanya hanya tertawa sinis, menyangka mereka hanyalah sekumpulan penipu lain yang datang untuk mengambil kesempatan. Tetapi dalam masa kurang dari 3 tahun, sikap mereka berubah sepenuhnya. Setiap kali delegasi Malaysia datang, berikan mereka kawalan keselamatan penuh. Mereka adalah anugerah yang dihantar oleh Tuhan. Itulah arahan yang dikeluarkan. Setiap kali jurutera Malaysia bergerak, sepasukan tentera dan polis bersenjata lengkap akan berbaris, memberikan kawalan setaraf seorang presiden. Satu penghormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah keajaiban yang telah dilakukan oleh Malaysia di bumi Afrika yang tandus ini? Sebelum kita memulakan kisah ini, untuk menyemarakan lagi semangat kami dalam berkarya, jangan lupa untuk melanggan saluran kami dan berikan tanda suka. Bagi mereka yang menyokong Malaysia, sila tinggalkan komen Malaysia boleh. Bab 1. Debu kegagalan. Berdiri di hadapan runtuhan proyek di hujung gurun, pemandangan yang terbentang di hadapan mata saya amatlah menyedihkan. Rumah hijau kaca yang dahulunya gah kini separuh tertimbus oleh badai pasir. Angin panas gurun meniup masuk melalui tingkap-tingkap kaca yang pecah, membawa bersama keperitan. Hanya 3 bulan yang lalu, tempat ini sibuk dengan wakil-wakil dari sebuah syarikat Cina. Mereka, dengan sut mahal dan diiringi penterjemah, berjalan ke sana kemari mengambil gambar. Kini, tiada siapapun di sini. Kesunyian yang mencengkam menjadi bukti kegagalan mega ini. Di tangan saya, tergenggam sekumpulan dokumen dalaman yang ditinggalkan oleh pihak Cina dalam keadaan tergesa-gesa. Saya menemuinya secara tidak sengaja di dalam laci meja pejabat yang terbiar. Isi kandungannya amat mengejutkan. Proyek Algeria ini, dari mula lagi, tidak pernah dirancang untuk berjaya. Ia hanyalah sebuah pameran untuk menembusi pasaran Afrika. Pemindahan teknologi sebenar atau pembangunan modal insan tempatan langsung tiada dalam perancangan mereka. Seluruh badan saya menggigil ketika membaca dokumen itu. Kemarahan, atau mungkin kekecewaan, sukar untuk saya bezakan. Perasaan itu meluap-luap dari dalam dada. Kami telah dipergunakan sehabis-habisnya. Matahari sudah mulai terbenam. Senja di gurun datang lebih awal dan suhu menurun dengan mendadak. Siang hari, bahangnya boleh mencecah 50 derajat Celcius, tetapi pada waktu malam ia boleh jatuh sehingga ke paras beku. Tidak banyak tanaman yang mampu bertahan dengan perubahan suhu yang ekstrem ini. Itulah sebabnya kami amat memerlukan ubi kentang. Ubi kentang, tanaman yang mampu tumbuh subur dalam keadaan sukar dan kaya dengan nutrisi. Tanpa tanaman ini, yang menjadi makanan ruji bagi 70% rakyat kami, jaminan bekalan makanan negara hanyalah angan-angan. Namun, masalah utamanya ialah benih ubi kentang kami bergantung sepenuhnya pada import. Setiap tahun, lebih 200 juta dolar Amerika mengalir keluar ke Eropah. Sudah lebih separuh abad sejak penjajahan Perancis berakhir. Tetapi dari segi makanan, kami masih belum benar-benar merdeka. Untuk menyelesaikan masalah ini, kerajaan telah mempromosikan pengenalan teknologi canggih dari luar negara. Negara pertama yang menghulurkan bantuan ialah Perancis. Dengan pembentangan yang gah, sebuah syarikat Perancis datang dengan penuh keyakinan. 6 bulan sudah cukup, kata mereka dengan angkuh. Kami akan membuat sistem automasi tercanggih. Kerajaan melaburkan sejumlah 600 juta dolar, satu jumlah yang sangat besar, dan saya dilantik sebagai penasihat proyek. Namun, segalanya bermula dengan langkah yang salah. Pihak Perancis hampir tidak melakukan sebarang kajian lapangan.
Sistem yang mereka bawa dioptimumkan untuk iklim di Perancis. Sensor otomatik yang direka untuk persekitaran dengan kelembapan melebihi 70% sudah tentu tidak akan berfungsi dengan baik di gurun Algeria, di mana kelembapannya tidak sampai 20%. Sejak hari pertama lagi, kerusakan berlaku di mana-mana. Sensor kelembapan menyembur air tanpa henti, manakala sistem kawalan suhu berfungsi pada waktu yang salah. Benih ubi kentang yang ditanam mati semuanya dalam masa kurang dari seminggu. Pihak Perancis mula panik. Kami perlukan peralatan tambahan, kata mereka, sambil meminta 200 juta dolar lagi. Apabila kerajaan menolak, sikap mereka berubah. Mereka menyerahkan laporan yang menyalahkan persekitaran Algeria yang unik dan tidak dapat dijangka sebelum menarik diri. Sejumlah 800 juta dolar lesap di telan pasir. Kerajaan terkejut, tetapi kami tidak boleh berputus asa. Isu makanan adalah soal hidup mati negara. Tahun berikutnya, Cina pula muncul. Wakil-wakil dari syarikat milik kerajaan Cina itu menekankan bahwa mereka berbeza daripada Perancis. Kami pakar dalam bidang gurun, kata mereka dengan yakin, merujuk kepada pengalaman mereka di Xinjiang. Kerajaan sekali lagi menaruh harapan. Kali ini, skalanya lebih besar, dengan kontrak bernilai 1 bilion dolar. Saya membantah sekeras-kerasnya. Analisis saya terhadap kegagalan Perancis menunjukkan masalahnya bukan pada teknologi, tetapi pada pendekatan. Namun, kerajaan tidak mengendahkan saya. Suara saya terlalu kecil berbanding proposal hebat dan tawaran harga rendah dari Cina. Cina membina kompleks rumah hijau yang jauh lebih besar daripada Perancis. Peralatan terkini dibawa masuk silih berganti, dan berpuluh-puluh jurutera Cina ditempatkan di tapak proyek. Namun, selepas 6 bulan, sebiji benih ubi kentang pun tidak berjaya dihasilkan. Apabila saya mula menyiasat, satu kebenaran yang mengerikan terbongkar. Semua peralatan canggih yang dipasang oleh Cina direka supaya hanya boleh dibaiki di tanah besar Cina. Harga alat ganti adalah 10 kali ganda lebih mahal daripada kos sebenar dan kitaran penggantiannya sengaja dipendekkan. Ini bukan pemindahan teknologi. Ini adalah skim licik untuk menjual peralatan dan menjana keuntungan jangka panjang melalui perkhidmatan selepas jualan. Saya melaporkan penemuan ini kepada kerajaan. Namun, apa yang saya terima bukanlah penghargaan, tetapi tindakan undang-undang dari pihak Cina. Mereka menuduh kami melanggar kontrak dan menuntut ganti rugi. Untuk mengelakkan pertempuran di mahkamah, kerajaan terpaksa membayar 300 juta dolar lagi, sejumlah 1,3 bilion dolar. Sebahagian besar daripada budget negara kami hilang begitu sahaja. Akhirnya, Cina juga beredar, meninggalkan di belakang mereka hanya runtuhan gergasi ini. Saya membuka semula dokumen di tangan saya. Di antara tulisan Cina yang padat, satu ayat menarik perhatian saya. Tujuan proyek Algeria bukanlah untuk pembuktian teknologi, tetapi untuk menguasai pasaran dan mendapatkan pengaruh politik. Rupa-rupanya, kami hanyalah buah catur dalam permainan politik mereka. Matahari telah terbenam sepenuhnya di ufuk gurun. Dalam kegelapan, rumah hijau yang usang kelihatan lebih suram. Saya berpaling perlahan. Perjalanan pulang ke Algiers terasa jauh dan berat. Bagaimana harus saya jelaskan kegagalan ini kepada rakyat? Adakah impian untuk mencapai kemerdekaan makanan tidak akan tercapai lagi? Angin malam gurun meniup di belakang saya, sejuk dan tajam, seolah-olah tanah ini sendiri berbisik, ini tanah kematian. Tiada apa yang boleh tumbuh di sini. Bab 2. Sepucuk email dari Malaysia. Sebaik sahaja saya melangkah masuk ke pejabat, pandangan semua rakan sekerja tertumpu kepada saya, tetapi tiada siapa yang berani menegur. Suasana senyap yang aneh menyelubungi seluruh institut penyelidikan. Di atas meja saya, terletak sepucuk surat rasmi dari Kementerian Pertanian. Tangan saya menggeletar ketika membukanya. Kandungannya ringkas. Ahmed bin Salah, Ketua Bahagian Penyelidikan Ubi Kentang, ditamatkan perkhidmatan serta-merta. Tiada sebab dinyatakan, tetapi saya tahu puncanya. Saya telah mendedahkan kegagalan proyek Cina. Pihak Cina telah melobi pegawai-pegawai tinggi kerajaan Algeria dengan begitu kuat. Mereka mendakwa masalahnya bukan pada teknologi Cina, tetapi pada ketidakcekapan pegawai tempatan yang bertanggung jawab, dan pegawai itu ialah saya. Dalam sekelip mata, saya menjadi pengkhianat yang telah mensia-siakan proyek bernilai 1
$3 bilion, dilabel sebagai anti-nasionalis yang mensabotase syarikat asing. Bukan sahaja jawatan ketua bahagian, malah semua jawatan saya dilucutkan. Bantuan dana penyelidikan dihentikan sepenuhnya. Lebih teruk lagi, proyek penyelidikan pribadi yang telah saya usahakan selama 20 tahun turut diarahkan untuk dimusnahkan. Rakan-rakan sekerja mula menjauhkan diri. Apabila kami berselisih di koridor, mereka akan mengalihkan pandangan. Waktu makan tengah hari, meja yang saya duduki akan kosong. Tiada siapa yang mahu dilihat bersama saya. Semua orang tahu apa akibatnya jika berbaik-baik dengan seseorang yang telah dimusuhi oleh pihak atasan. Penderitaan paling perit adalah yang ditanggung oleh keluarga saya. Anak lelaki saya yang berumur 14 tahun, Karim, dibuli dengan truk di sekolah. Bapak kau yang hancurkan negara. Anak pengkhianat yang halau pakcik-pakcik dari Cina. Itulah ejekan yang dilemparkan kepadanya. Setiap hari Karim pulang sambil menangis. Saya tak nak pergi sekolah lagi. Saya nak tukar nama, raungnya. Istri saya, Fatima, jatuh sakit akibat kemurungan. Apabila dia pergi ke pasar, jiran-jiran akan berbisik, itulah istri Ahmed bin Salah yang terkenal tuh. Orang yang bazirkan budget negara, lama-kelamaan. Fatima tidak lagi mahu keluar rumah, dia hilang selera makan dan sering terjaga pada waktu malam akibat mimpi ngeri. Sayalah punta segala penderitaan ini. Hanya kerana saya bercakap benar, hanya kerana saya jujur, keluarga saya dihumban ke dalam neraka. Suatu malam, saya duduk bersendirian di bilik bacaan. Di atas meja, terletak surat perletakan jawatan yang telah saya tulis dan koyak sebanyak 3 kali. Saya mencapai pen. Kali ini, saya bertekad untuk menghantarnya. Mungkin dengan berundur dan menghilang secara senyap, ia adalah jalan terbaik untuk keluarga saya. Tiba-tiba, satu notifikasi email baru muncul di skrin komputer saya. Pengirimnya tidak saya kenali, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Pada mulanya, saya sangka ia email spam. Tetapi tajuknya menarik perhatian saya. Kita boleh berjaya bersama-sama. Didorong oleh rasa ingin tahu, saya membuka email itu. Ia ditulis dalam bahasa Inggris yang ringkas. Kepada Profesor bin Salah, kami telah membaca kertas penyelidikan Anda dengan penuh kagum. Kami ingin berbincang bersama tentang masalah pengeluaran benih ubi kentang di Algeria. Kami di Malaysia juga pernah melalui situasi yang sama, mengimport sepenuhnya benih ubi kentang sehingga tahun 1980-an. Kami amat memahami penderitaan Anda. Jika tidak keberatan, bolehkah kita berbincang mengenai kemungkinan untuk bekerja sama? Saya tertawa kecil. Malaysia, sebuah negara yang lebih kecil daripada Perancis dan China mahu menyelesaikan proyek yang mereka sendiri gagal? Ini pasti satu lagi penipuan. Jari saya sudah berada di atas butang padam, tetapi saya terhenti. Kami juga pernah mengimport benih ubi kentang. Kami amat memahami penderitaan Anda. Ayat itu terus terngiang-ngiang di kepala saya. Baik Perancis maupun Cina tidak pernah berkata begitu. Mereka hanya bercerita tentang betapa hebatnya teknologi mereka. Tidak pernah sekalipun mereka cuba memahami kesusahan kami. Saya mula menaip balasan. Terima kasih. Tetapi, dengan hormatnya saya terpaksa menolak. Kami telah mengalami 2 kegagalan besar. Negara kuasa besar seperti Perancis dan Cina pun gagal. Sejujurnya, saya rasa nasib Anda akan sama sahaja. Kami tidak sanggup membazirkan duit pembayar cukai lagi. Saya menekan butang hantar, menyangka itulah penamatnya. Tetapi alangkah terkejutnya saya apabila menerima balasan keesokan paginya. Kami faham, kepercayaan Anda telah hilang, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau begitu, apa kata begini? Ujilah kami secara terus. Kita mulakan dengan proyek rintis yang kecil. Jika dalam masa 3 bulan tiada hasil, kami akan beredar tanpa mengambil 1 sen pun. Kami akan nyatakan ini dengan jelas dalam kontrak. Bagaimana? Saya merenung skrin dengan tajam. Beredar tanpa mengambil 1 sen pun, perangkap apa pula kali ini? Namun, pada masa yang sama, timbul sedikit rasa ingin tahu. Adakah mereka benar-benar berbeza? Mungkinkah mereka benar-benar boleh membantu kami? Saya membalas sekali lagi, baiklah, kita jumpa sekali, tapi jangan harapkan apa-apa. Selepas menghantar email itu, saya mengeluh.
Mungkin satu lagi kekecewaan sedang menanti, tetapi sekurang-kurangnya saya patut mencoba. Apalagi yang boleh saya hilang? Jawatan, rakan sekerja, marwah, semuanya telah hilang. Yang tinggal hanyalah keluarga dan sisa-sisa harga diri. Saya memandang keluar tingkap. Bandar Algiers bermandikan cahaya pagi, tetapi hati saya masih kelam. Mampukah saya mencari cahaya di dalam kegelapan ini? Bab 3. Tangan yang keras dan hati yang tulus. 3 bulan kemudian, saya berdiri di hadapan pintu ketibaan lapangan terbang antarabangsa Algiers. Pasukan dari Malaysia dijadwalkan tiba hari ini. Sejujurnya, saya datang bukan karena teruja, tetapi lebih kepada rasa tanggung jawab. Kerajaan hanya menunjukkan minat yang minimum terhadap proyek kali ini. Budget yang diluluskan hanyalah $5 juta, tidak sampai 1,7 daripada budget proyek Cina. Hanya seorang pegawai baru yang ditugaskan. Buat apa bazirkan budget untuk proyek yang pasti akan gagal lagi? Itulah kata-kata menteri yang sinis. Pintu ketibaan terbuka, dan para penumpang mula keluar. Ketika pasukan Perancis datang, seramai 15 orang eksekutif berpakaian sut tiba dengan troli bagasi yang besar. Pasukan Cina pula lebih 30 orang, siap dengan kain rentang. Tetapi pasukan Malaysia berbeza. Hanya ada 3 orang lelaki pertengahan umur. Beg pakaian mereka kecil dan pakaian mereka sangat sederhana. Lelaki yang berada di hadapan sekali mengangkat tangan dan tersenyum ke arah saya. Profesor Ahmed, satu penghormatan dapat bertemu dengan Anda. Saya Rahman, katanya dalam bahasa Inggris yang tidak begitu fasih. Ketika kami berjabat tangan, saya dapat merasakan tapak tangannya yang keras dan kasar. Ini bukan tangan orang yang hanya duduk di pejabat. Ini tangan seorang pekerja lapangan. Selamat datang. Perjalanan pasti memenatkan. Saya akan bawa tuan-tuan ke hotel, kata saya. Dr. Rahman menggelengkan kepalanya. Hotel nanti pun tidak mengapa. Kami mahu lihat tapak proyek dahulu. Sekarang, tuan-tuan pasti penat. Kami sudah cukup berehat dalam kapal terbang. Masa amat berharga, pandangannya serius. Bukan dibuat-buat. Saya teragak-agak seketika sebelum memandu mereka menuju ke tapak rumah hijau yang terbiar 2 jam perjalanan ke selatan dari Algiers. Di dalam kereta, Dr. Rahman memerhatikan pemandangan di luar tingkap dengan teliti. Warna tanah di sini unik. Nampak seperti kandungan zat besinya tinggi. Dari mana bekalan air diperolehi? Berapa purata perbezaan suhu siang dan malam? Soalan-soalan diajukan silih berganti. Tetapi anehnya, tiada satu pun soalan mengenai teknologi atau peralatan. Pasukan Perancis dan Cina, sejak mesyuarat pertama lagi, telah menyenaraikan peralatan canggih yang akan mereka bawa. Tetapi pasukan Malaysia ini hanya bertanya tentang persekitaran. Ketika kami tiba di tapak runtuhan, matahari tegak di atas kepala. Bahang gurun terasa begitu terik. Dr. Rahman dan rakan-rakannya terus meluru ke arah rumah hijau yang runtuh sebaik sahaja keluar dari kereta. Mereka dengan berhati-hati mengalihkan serpihan kaca dan melangkah masuk. Pipe ini diperbuat daripada bahan apa? Tanya Dr. Rahman sambil menyentuh sebatang pipe yang berkarat. Pipe kluli tahan karat yang dipasang oleh pihak Perancis, sesuai untuk iklim di sana. Iya, untuk iklim Perancis. Di sini, proses pengaratan akan berlaku jauh lebih cepat. Dia meneliti bahagian pipe yang berkarat itu dengan lebih dekat. Di mana sensor suhu? Apabila saya menunjukkan sensor yang dipasang oleh Cina, dia menggelengkan kepala. Kedudukannya salah. Jika terdedah kepada cahaya matahari secara terus, bacaannya tidak akan tepat. Selama sejam, mereka meneliti setiap inci runtuhan itu. Setiap peralatan yang rosak diperiksa dan sampel tanah diambil. Dr. Rahman malah melutut, mendekatkan hidungnya ke tanah untuk menghidu baunya. Profesor, maaf bertanya, adakah Anda mempunyai data kualiti air bawah tanah di kawasan ini? Ada, tetapi kenapa Anda perlukannya? Air adalah faktor terpenting. Kejayaan penanaman hidroponik benih ubi kentang bergantung sepenuhnya pada komposisi air. Saya mengambil file dari kereta dan menyerahkannya. Dr. Rahman meneliti data itu dan dahinya berkerut pH 82. Kandungan kalsium tinggi, magnesium juga melebihi para standar. Ini akan menjadi masalah. Masalah? Larutan nutrien standar yang kami gunakan di Malaysia tidak akan berkesan. Ia akan menghasilkan mendapan
Kata-katanya membuatkan saya meremang. Baik Prancis maupun Cina tidak pernah menjalankan ujian kualiti air secara serius. Mereka hanya coba memindahkan sistem sedia ada mereka bulat-bulat, tetapi Dr. Rahman berbeza. Dia coba memahami persekitaran Algeria terlebih dahulu. Menjelang senja, ketiga-tiga mereka telah memenuhkan bahagian belakang sebuah truk lama dengan tanah. Apa yang tuan-tuan mahu lakukan dengan semua ini? Kami akan menganalisisnya di hotel. Kami perlu tahu komposisi mineral yang tepat. Di hotel, bukan di makmal, kami ada bawa kit ujian mudah alih. Itu sudah memadai, kata Dr. Rahman sambil tersenyum. Malam itu, saya melawat hotel penginapan mereka, didorong oleh rasa ingin tahu yang tidak dapat dibendung. Apabila saya mengetuk pintu, Dr. Rahman membukanya dengan memakai pakaian kerja. Bilik itu penuh dengan sampel tanah dan pelbagai peralatan pengukuran. Ah, Profesor, tepat pada masanya. Sila lihat ini. Dia menunjukkan skrin komputer ribanya kepada saya. Skrin itu dipenuhi dengan formula kimia dan graf yang rumit. Tanah Algeria mempunyai kandungan zat besi dan kalsium yang sangat tinggi, tetapi kekurangan nitrogen. Jika kita menggunakan larutan kultur standar dari Malaysia, ia 100% pasti akan gagal. Kita perlukan nisbah campuran yang baru. Nisbah campuran baru? Ya, kita perlu mencipta satu formula khas, hanya untuk Algeria. Jantung saya mula berdebar kencang. Perancis dan Cina mahu kami menyesuaikan diri dengan teknologi mereka. Tetapi Malaysia berkata mereka akan menyesuaikan teknologi mereka untuk Algeria. Perbezaan kecil ini membawa makna yang sangat besar. Dan pada saat itulah saya mula menyadarinya. Dr. Rahman, adakah Anda benar-benar fikir ini boleh berjaya? Suara saya bergetar. Dr. Rahman memandang tepat ke mata saya dan menjawab, "Saya tidak boleh jamin, tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Kami juga pernah berada di tempat Anda suatu masa dahulu. Kami belajar teknologi dari Amerika dan Eropa. Seperti mana mereka membantu kami dahulu, kini giliran kami pula untuk membantu Anda." Kata-katanya penuh dengan keikhlasan. Tiada pembohongan atau kepura-puraan. Malam itu, buat pertama kalinya, saya merasakan sekelumit harapan. Bab 4. Pertaruhan terakhir. Keesokan paginya, suasana di bilik mesyuarat Kementerian Pertanian terasa dingin. Dr. Rahman dan pasukannya membentangkan pelan proyek mereka. Namun, riak wajah pegawai-pegawai yang hadir jelas menunjukkan keraguan. Dengan $1,5 juta, apa yang boleh Anda lakukan? Tanya seorang timbalan menteri dengan nada sinis. Cina guna $1 bilion pun gagal. Kami tidak mencadangkan fasiliti berskala besar. Kami mencadangkan proyek rintis, jawab Dr. Rahman dengan tenang. Kita mulakan dengan satu rumah hijau kecil. Jika terbukti berkesan, barulah kita kembangkannya. Rumah hijau kecil? Jangan merepeklah, seorang pegawai lain ketawa mengejek. Kamu tidak bercadang untuk berjanji manis kemudian lari seperti Perancis dan Cina, bukan? Suasana menjadi tegang. Saya tidak dapat menahan diri lagi. Maafkan saya, tetapi pembentangan belum pun selesai. Tolong dengar sehingga habis. Timbalan menteri itu merenung saya dengan tajam. Profesor Ahmed, bukankah Anda penasihat untuk dua proyek yang gagal sebelum ini? Jika kali ini gagal lagi, adakah Anda akan bertanggung jawab? Kata-katanya menikam jantung saya. Tetapi doktor, Rahman menjawab terlebih dahulu, tanggung jawab itu kami yang akan pikul. Kami akan nyatakan dalam kontrak. Jika dalam masa 3 bulan kami gagal menghasilkan benih ubi kentang bebas penyakit, semua kos yang telah dibelanjakan akan kami tanggung sepenuhnya. Bilik mesyuarat menjadi gempar. Tanggung sepenuhnya? Ya. Itulah cara kami menunjukkan kesungguhan kami. Timbalan menteri itu terdiam seketika. Kemudian, dia menutup failnya dengan kasar. Baiklah, tetapi ada syarat. Kerajaan hanya akan berikan bantuan budget yang minimum. Bekalan elektrik juga akan dihadkan. Proyek ini bukan keutamaan kami. Kami faham, kata Dr. Rahman sambil menundukkan kepala. Selepas mesyuarat, saya bertanya kepada Dr. Rahman, adakah Anda pasti mereka tidak akan memberikan sokongan elektrik yang sepatutnya?
Ia pasti sukar, tetapi kita perlu cari jalan. Kita tidak boleh berputus asa, suaranya penuh dengan keazaman. 2 bulan kemudian, rumah hijau pertama siap dibina. Berbanding dengan fasiliti China dan Prancis, ia kelihatan sangat usang. Luasnya hanya 200 meter persegi, dengan peralatan yang paling asas. Tetapi Dr. Rahman berpuas hati, kecil tetapi efisien, mudah untuk diuruskan. Eksperimen pertama bermula. Anak benih ubi kentang yang dibawa dari Malaysia ditanam dalam sistem hidroponik. Larutan nutrien khas untuk Algeria yang dibangunkan sendiri oleh Dr. Rahman mula disalurkan. Minggu pertama berjalan lancar. Anak benih kelihatan sihat. Tetapi pada hari ke-10, masalah timbul. Daun anak benih mula bertukar menjadi kuning. Dr. Rahman kehairanan. Pelik. Nisbah campuran larutan nutrien sepatutnya sempurna. Dia bekerja sepanjang malam untuk menganalisis puncanya. Keesokan paginya, dia menemui satu fakta yang mengejutkan. Kepekatan garam dalam air bawah tanah berubah mengikut musim. Data yang kita ambil pada musim sejuk berbeza dengan data sekarang pada musim panas. Kepekatan garamnya hampir 2 kali ganda. Kami telah terlepas pandang keunikan kawasan berhampiran gurun Sahara. Fakta bahwa komposisi air bawah tanah itu sendiri berubah antara musim kering dan musim hujan tidak pernah kami jangkakan. Dr. Rahman merumuskan semula larutan nutrien, tetapi anak benih yang telah rosak tidak dapat diselamatkan. Dalam masa 2 minggu, 80% daripada anak benih mati. Eksperimen pertama gagal sepenuhnya. Kabar angin tersebar dengan cepat. Pasukan Malaysia pun gagal. Orang Asia Tenggara ini semuanya sama saja. Kementerian Pertanian memberikan reaksi yang dingin. Timbalan Menteri memanggil satu mesyuarat tergempar. Lihat, apa yang saya katakan. Gagal lagi, bukan? Dr. Rahman menundukkan kepala. Kami mohon maaf, kami gagal mengira semua pemboleh ubah dengan tepat. Minta maaf tidak berguna. Bersiaplah untuk berundur. Tempoh kontrak masih ada baki 2 bulan. Apa gunanya? Kamu sudah pun gagal. Tolong berikan kami satu lagi peluang. Kali ini, kami telah membangunkan nisbah campuran baru yang mengambil kira perubahan musim. Timbalan menteri itu ketawa sinis. Lagi? Berapa kali lagi kamu mau gagal? Sehingga kami berjaya, jawab Dr. Rahman. Suaranya tidak bergetar, tetapi realitinya kejam. Sebulan kemudian, kerajaan menghentikan bekalan elektrik untuk mengelakkan pembaziran budget atas arahan menteri. Notis itu diberikan secara sebelah pihak. Sistem kawalan suhu di rumah hijau terhenti. Kipas pengudaraan dan sistem penyejukan tidak berfungsi. Bahan gurun terus meresap masuk, suhu di dalam rumah hijau melonjak melebihi 50 derajat Celcius dalam sekelip mata. Anak benih yang disediakan untuk eksperimen kedua mati semuanya dalam 1 hari. Dr. Rahman terduduk, merenung anak benih yang layu. Buat pertama kalinya, saya melihat riak putus asa di matanya. Maafkan saya, Profesor. Saya begitu yakin kali ini. Petang itu, panggilan telepon datang dari ibu pejabat di Malaysia. Arahannya jelas, tiada gunanya lagi. Pulanglah. Dr. Rahman meletakkan telepon, terdiam untuk seketika. Saya mendekatinya. Dr. Rahman, Anda telah melakukan yang terbaik. Ini bukan salah Anda. Tidak, ini karena saya kurang check up. Suaranya serak. Malam gurun sekali lagi menjadi sejuk. Di dalam rumah hijau yang usang, kami berdua berdiri tanpa kata. Saya sangka inilah pengakhirannya. Proyek ini akan berakhir dengan kegagalan. Sekali lagi, menyaksikan pasukan Malaysia mengemas barang-barang mereka adalah satu penyiksaan. Dr. Rahman dan rakan-rakannya bekerja dalam diam. Tiket penerbangan pulang telah ditempa untuk 2 hari lagi. Saya duduk bersendirian di pejabat institut. Di luar tingkap, matahari terbenam. Kegagalan ketiga. Kali ini, saya benar-benar pikir ia sudah berakhir. Telepon di atas meja berdering. Istri saya, Fatima. Abang, Karim dipukul lagi di sekolah hari ini. Suaranya bergetar. Kawan-kawannya ejek dia. Proyek Malaysia pun dah gagal. Ayah dia memalukan negara. Saya terduduk. Anak saya menderita karena saya. Pilihan saya telah mengheret keluarga saya ke neraka. Tiba-tiba, kedengaran ketukan di pintu. Dr. Rahman masuk.
Dia tidak membawa beg perjalanan. Sebaliknya, di tangannya ada sekumpulan dokumen tebal. Profesor, boleh saya ambil sedikit masa? Ada apa? Bukankah arahan untuk berundur telah dikeluarkan? Ya, saya tahu. Tetapi saya telah menolak arahan itu. Apa? Suara saya meninggi. Tempoh kontrak kita masih ada baki 3 minggu. Dr. Rahman meletakkan dokumen di atas meja. Saya dah jumpa punca masalahnya. Mineral tertentu dalam air bawah tanah Algeria bertindak balas dengan larutan nutrien kita dan menghasilkan mendapan. Saya telah membangunkan nisbah campuran baru yang mengambil kira perubahan kepekatan garam mengikut musim, tetapi bekalan elektrik telah dipotong. Kita tidak boleh jalankan rumah hijau. Kita akan pasang panel solar. Dari mana datangnya budget? Dr. Rahman teragak-agak seketika sebelum berkata, saya telah menggadaikan rumah saya di Malaysia untuk mendapatkan pinjaman. Saya tergamam. Apa? Apa? Apa yang Anda katakan? Sebanyak 80.000 dolar Amerika. Cukup untuk membeli panel solar terpakai dan baterai. Adakah Anda sudah gila? Menggadaikan rumah Anda? Suara saya bergetar. Dr. Rahman tersenyum tenang. Ibu saya pernah melalui zaman kesusahan makanan selepas perang di Malaysia. Ubi kentanglah yang menyelamatkan nyawa keluarga kami. Sebiji ubi kentang telah menyelamatkan kami. Itulah sebabnya saya menjadi penyelidik ubi kentang. Dia memandang keluar tingkap. Bagi saya, ubi kentang bukan sekadar tanaman. Ia adalah nyawa. Ia adalah harapan. Saya tidak boleh berputus asa. Tiada keraguan dalam pandangannya. Saya kehilangan kata-kata. Lelaki ini mempertaruhkan seluruh hartanya untuk proyek di negara asing tanpa mengharapkan sebarang balasan, hanya berbekalkan keyakinan. Bolehkah Profesor bantu saya? Tanyanya sambil memandang tepat ke mata saya. Air mata saya mula bergenang. Saya berasa malu. Ini masalah negara saya sendiri. Tetapi seorang warga asing sanggup menggadaikan rumahnya untuk menyelesaikannya. Manakala saya pula hampir berputus asa. Saya ada duit simpanan persaraan saya, kata saya. Sekitar 30.000 dolar, gunakanlah. Dr. Rahman menggeleng. Profesor, saya tidak boleh terima duit itu. Tidak, ini masalah negara saya. Sudah tentu saya patut menanggungnya. Saya mengeluarkan buku simpanan dari bag saya. Gunakan ini untuk membeli peralatan yang tidak cukup. Mari kita lakukannya bersama-sama. Kami berjabat tangan. Malam itu, kami merangka rancangan. Kami akan memulakan semula proyek secara rahasia, tanpa kebenaran kerajaan. Secara rasmi, kami akan melaporkan sedang dalam proses persediaan untuk berundur, tetapi pada hakikatnya, kami akan melakukan percubaan terakhir. Seminggu kemudian, 20 keping panel solar terpakai tiba. Setiap malam, Dr. Rahman dan saya memanjat bumbung rumah hijau untuk memasangnya. Kami hanya boleh bekerja selepas matahari terbenam untuk mengelak daripada dilihat orang. Malam di gurun sangat sejuk dan gelap. Berbekalkan satu lampu suluh, kami mengetatkan skru dan menyambung wayar. Tangan kami kebas, pinggang kami terasa seperti mahu patah. Tetapi kami tidak berhenti. Tolak ke kiri sikit. Macam ni? Sempurna. Suara Dr. Rahman penuh dengan semangat. Kegairahannya mendorong saya. Dalam masa 2 minggu, pemasangan sistem solar selesai. Lampu di rumah hijau menyala semula. Kipas pengudaraan dan sistem penyejukan kembali berfungsi. Kita berjaya. Bekalan kuasa berjaya dipulihkan. Dokter, Rahman ketawa riang. Saya juga turut tersenyum. Senyuman yang sudah lama tidak terukir di bibir saya. Kini, cabaran terakhir yang sebenar bermula. Kami menyediakan larutan nutrien yang baru dibangunkan, satu formula khas yang mengambil kira semua perubahan musim air bawah tanah Algeria. Satu formula yang tidak pernah digunakan walaupun di Malaysia, dicipta hanya untuk Algeria. Ini adalah sesuatu yang tiada di tempat lain di dunia. Khas untuk Algeria, kata Dr. Rahman sambil membancuh larutan. Kata-katanya menyentuh hati saya. Perancis dan Cina memaksa kami menerima apa yang mereka ada. Tetapi Malaysia mencipta sesuatu yang baru untuk kami. Anak benih ditanam. Baka ubi kentang bebas penyakit dari Malaysia.
Dokter Rahman meletakkannya satu persatu ke dalam sistem hidroponik dengan penuh teliti. Tumbuhlah dengan sihat. Ya, saya terdengar dia berbisik kepada anak benih itu, seolah-olah bercakap dengan anaknya sendiri. Malam pertama, kami tidur di dalam rumah hijau untuk bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Setiap 2 jam, Dokter Rahman akan memeriksa suhu dan kelembapan, serta mengukur kepekatan larutan nutrien. Profesor, berehatlah. Biar saya yang berjaga. Tidak. Mari kita berjaga bersama-sama. Kami bergilir-gilir memerhatikan anak benih. Seminggu berlalu, anak benih kekal sihat. Daunnya hijau segar, batangnya tegap. Minggu kedua, akarnya mulai tumbuh dengan kuat. Kadar penyerapan larutan nutrien menjadi lebih cepat. Bagus. Sangat bagus. Dokter Rahman menepuk tangannya. Minggu ketiga, ubi-ubi kecil mulai terbentuk pada akar. Saiznya hanya sebesar guli, tetapi ia tidak dapat disangka lagi adalah benih ubi kentang. Profesor nampak tak. Di situ, Dokter Rahman menunjuk dengan tangan yang terketar-ketar. Air mata saya juga mula bergenang. Di hujung gurun Sahara, di tanah yang digelar tanah kematian ini, ubi kentang sedang tumbuh. Minggu keempat, ubi kentang itu membesar sehingga saiz ibu jari. Bilangannya juga bertambah, antara 15 hingga 20 biji setiap pokok. Setiap malam, Dokter Rahman merekodkan data, kadar pertumbuhan, saiz, bilangan, keadaan kesehatan. Semuanya sempurna. Tiada langsung tanda-tanda jangkitan virus. Ini satu keajaiban. Benar-benar satu keajaiban, bisik saya. Bukan keajaiban, Profesor, kata Dr. Rahman sambil tersenyum. Ini sains dan keyakinan. Wajahnya dipenuhi jambang dan lingkaran hitam jelas kelihatan di bawah matanya. Tetapi pandangannya bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Akhirnya, hari menuai tiba. Tepat 3 bulan selepas penanaman, pukul 6 pagi. Sebelum matahari terbit, kami sudah berada di rumah hijau. Dokter Rahman sudah pun di sana. Sudah bersedia? Ya. Dia dengan berhati-hati mengangkat pokok yang pertama. Akar-akarnya dipenuhi dengan benih ubi kentang yang lebat, saiznya seragam, bentuknya sempurna. Kami mengiranya satu persatu. 17 biji. Dokter Rahman menuai pokok seterusnya. 20 biji. Pokok ketiga, 19 biji. Kami menuai sejumlah 10 pokok. Jumlah akhirnya ialah 187 biji benih ubi kentang bebas penyakit. Kadar jangkitan virus 0%, satu kejayaan yang sempurna. Saya mengambil sebiji ubi kentang, permukaannya licin dan keras. Saya dapat merasakan kehidupan di dalamnya. Air mata saya mengalir tanpa henti. Kita berjaya. Kita benar-benar berjaya. Dokter Rahman juga turut menangis. Terima kasih, Profesor, karena sentiasa bersama saya. Kami berpelukan. Cahaya matahari pagi gurun menyinari rumah hijau. Di dalam cahaya itu, 187 biji benih ubi kentang berkilauan. Kehidupan yang lahir dari tanah kematian. Harapan yang ditemui di hujung keputusasaan. Bab 5. Dari rahasia menjadi kebanggaan negara. Sehari selepas menuai, saya buntu. Kepada siapa patut saya laporkan kejayaan ini terlebih dahulu? Kerajaan sudah pun menyerah kalah terhadap proyek ini. Timbalan menteri di Kementerian Pertanian menyangka pasukan Malaysia telah pun beredar. Dr. Rahman juga berpendapat kami perlu berhati-hati. Jangan umumkan terlalu awal, kita perlukan pengesahan lanjut. Tetapi kita sudah pun berjaya, bukan? 187 biji tidak mencukupi. Kita perlu buktikan bahwa kejayaan ini boleh diulang secara konsisten. Dia betul. Dalam sains, kejayaan bukan diukur sekali, tetapi melalui keboleh-ulangan. Kami memulakan penanaman pusingan kedua, kali ini dengan skala 2 kali ganda, sebanyak 20 pokok, menggunakan larutan nutrien dan keadaan yang sama. Dan kami menunggu, tetapi menyimpan rahasia bukanlah mudah. Suatu hari, salah seorang rakan sekerja mendekati saya. Ahmed, kemana kamu pergi setiap malam? Sekadar berjalan-jalan. Berjalan-jalan sampai ke gurun, mencurigakan. Pandangannya penuh syakwa sangka. Kabar angin mula tersebar. Ahmed merancang sesuatu yang pelik. Orang Malaysia belum lagi pulang. Akhirnya,
Sebulan kemudian, seorang pegawai penyiasat dari Kementerian Pertanian tiba. Profesor Ahmed, kami menerima maklumat bahwa pasukan Malaysia belum berundur. Pegawai muda itu membuka failnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Penyelidikan. Penyelidikan apa? Penyelidikan penanaman benih ubi kentang. Tanpa kebenaran kerajaan, tempo kontrak masih belum tamat. Pegawai itu mengerutkan dahi. Saya perlu periksa tapak proyek. Sila bawa saya ke sana. Saya segera menghubungi Dr. Rahman. Pegawai penyiasat kerajaan akan datang. Apa patut kita buat? Tunjukkan sahaja kepada mereka. Tiada apa yang perlu disembunyikan. Suara Dr. Rahman tenang. 2 hari kemudian, pegawai itu tiba di rumah hijau. Matanya terbeliak melihat panel-panel solar. Apa ini? Sistem jana kuasa persendirian. Siapa yang luluskan? Tiada kelulusan. Kami pasang menggunakan dana pribadi. Pegawai itu melangkah masuk ke dalam rumah hijau. Sebaik sahaja melihat sistem hidroponik, dia tergamam. 20 pokok ubi kentang sedang tumbuh dengan sihat. Akar-akarnya dipenuhi dengan benih ubi kentang. Adakah ini benar? Suaranya bergetar. Dr. Rahman dengan berhati-hati mengangkat sepokok. 23 biji benih ubi kentang muncul, semuanya dalam bentuk yang sempurna. Ini keputusan ujian virus, kata dokter. Rahman sambil menyerahkan sekeping dokumen. Kadar jangkitan 0%. Pegawai itu meneliti dokumen dan benih ubi kentang itu berulang kali. Saya tidak percaya, Perancis dan Cina gagal, tetapi bagaimana? Ini teknologi baru yang disesuaikan dengan persekitaran Algeria, jelas Dr. Rahman. Kami menganalisis komposisi air bawah tanah dan membangunkan larutan nutrien khas. Pegawai itu terdiam seketika. Kemudian, dia mengeluarkan telepon bimbitnya dan membuat panggilan. Tuan Timbalan Menteri, ada perkara mustahak yang perlu saya laporkan segera. Suaranya bergetar kerana teruja. Pasukan Malaysia, mereka telah berjaya. Mereka berjaya menghasilkan benih ubi kentang. 2 hari kemudian, Timbalan Menteri Pertanian itu sendiri datang melawat tapak projek. Beliaulah orang yang sama yang telah memperlekehkan pasukan Malaysia dalam mesyuarat sebelum ini. Wajahnya masih kelihatan ragu-ragu ketika keluar dari kereta. Saya perlu lihat dengan mata saya sendiri. Sebaik sahaja pintu rumah hijau dibuka, langkahnya terhenti. Dia terpegun dengan pemandangan di hadapannya. Daun-daun hijau tumbuh subur. Di dalam bekas hidroponik yang jernih, akar-akar putih menjalar padat, dihiasi dengan buah-buah ubi kentang yang tidak terkira banyaknya. Adakah ini benar-benar ditanam di sini? Suaranya penuh ketidakpercayaan. Dr. Rahman menuai sepokok untuk menunjukkannya. 25 biji, semuanya seragam dan licin. Timbalan menteri itu mengambil sebiji. Dia merenungnya lama. Ini asli. Ubi kentang tumbuh di gurun. Air mata bergenang di matanya. Apa yang Cina tidak dapat lakukan dengan $1 bilion, Malaysia telah berjaya lakukannya. Timbalan menteri itu mendekati Dr. Rahman dan menunduk hormat. Saya minta maaf, saya telah meragui Anda semua. Dr. Rahman segera membantunya berdiri. Tidak, keraguan Tuan adalah wajar. Tidak, timbalan menteri itu menggeleng. Anda semua berjaya tanpa sokongan kerajaan, malah dalam keadaan bekalan elektrik dipotong. Kami seolah-olah telah mensabotaj Anda. Dia berpaling ke arah saya. Profesor Ahmed, kamu betul. Saya yang salah. Saya sebak. Diiktiraf. Dan kebenaran akhirnya terbukti. Saya tidak pernah tahu ia akan memberikan kepuasan sebegini. Timbalan menteri itu segera melaporkan kepada Menteri Pertanian, yang datang melawat sendiri keesokan harinya. Minggu berikutnya, Menteri membentangkan kejayaan ini dalam mesyuarat kabinet, dan laporan itu sampai kepada Presiden. Kerajaan Algeria mula bertindak. Mesyuarat bajet tergempar diadakan. Tawarkan lanjutan kontrak rasmi kepada pasukan Malaysia, arah Presiden, peruntukan bajet yang secukupnya, dan berikan semua sokongan yang diperlukan. Sikap kerajaan berubah 180 darjah. Orang yang sama yang mengarahkan mereka berundur sebulan lalu kini merayu agar mereka tidak pergi. Menteri Pertanian sendiri datang bertemu Dr. Rahman. Doktor, kami mahu melanjutkan kontrak. Terima kasih. Tetapi ada satu syarat, kata Dr. Rahman.
Lantik Profesor Ahmed sebagai ketua bersama proyek ini. Menteri itu teragak-agak. Reputasi saya dalam kerajaan masih belum pulih. Tetapi Dr. Rahman bertegas. Tanpa profesor, proyek ini tidak boleh diteruskan. Akhirnya, menteri itu mengangguk. Baiklah, kami akan kembalikan jawatan Profesor Ahmed dan melantiknya sebagai ketua bersama. Saya tidak percaya. Sebulan lalu saya dilabel pengkhianat, kini saya menjadi ketua proyek kebangsaan. Dr. Rahman menepuk bahu saya. Tahniah, Profesor. Terima kasih, Dokter. Suara saya bergetar. Tanpa Anda, ini semua mustahil. Ini menjadi mungkin karena kita bersama-sama, senyumnya mesra. Beberapa hari kemudian, saya menerima surat pelantikan rasmi. Notis pengembalian jawatan dari institut juga tiba, termasuk jawatan ketua bahagian. Rakan-rakan sekerja yang pernah menjauhi saya kini datang mengucapkan tahniah. Saya tidak ambil hati. Begitulah lumrah dunia. Orang datang bila kita berjaya, dan pergi bila kita gagal. Apa yang penting ialah mengetahui siapa kawan sejati, Dokter Rahman. Dia bersama saya walaupun ketika saya gagal. Dialah kawan sejati. Bab 6. Benih harapan bercambah. Kontrak baru ditandatangani dengan budget sebanyak $5 bilion, 3 kali ganda skala proyek Cina sebelumnya. Namun Dr. Rahman tetap berhati-hati. Kita tidak boleh berkembang terlalu besar sekaligus. Kita perlu melakukannya secara berperingkat. Mengikut nasihatnya, kami menetapkan matlamat fase pertama, pembinaan 5 buah rumah hijau, penciptaan kapasiti pengeluaran 50.000 benih ubi kentang setahun, dan pengendalian program latihan untuk jurutera tempatan. Rancangannya teliti dan realistik. 3 bulan kemudian, 5 buah rumah hijau siap dibina, semuanya dilengkapi dengan sistem jana kuasa solar persendirian, satu perkara yang Dr. Rahman tekankan berdasarkan pengalaman bekalan elektrik dipotong. Kita mesti kurangkan kebergantungan kepada pihak luar, katanya. Sistem yang berdikari adalah lebih stabil untuk jangka masa panjang. Pengeluaran secara besar-besaran bermula. Sasaran awal ialah 50.000 biji, tetapi hasil sebenar melebihi 63.000 biji. Purata 22 biji sepokok, dengan kadar jangkitan virus masih 0%. Kualitinya lebih baik daripada produk Eropa. Kementerian Pertanian sangat teruja. Dengan kadar ini, kita boleh mencapai sara diri dalam masa 3 tahun, kata Menteri dengan gembira. Tetapi perubahan yang lebih penting sedang berlaku, pertumbuhan jurutera tempatan. Sejak awal lagi, Dr. Rahman meletakkan pemindahan teknologi sebagai keutamaan. Kami tidak akan berada di sini selamanya. Rakyat Algeria mesti boleh melakukannya sendiri. Dia memilih 20 orang anak muda Algeria dan memberikan latihan intensif. Dari prinsip hidroponik, bancuhan larutan nutrien hinggalah pengurusan penyakit dan perosak, semua ilmu dikongsi tanpa segan silu. Di antara pelatih itu ialah Youssef, seorang pemuda berusia 24 tahun yang baru lulus dari Universiti Pertanian. Dia penuh dengan semangat. Doktor, adakah nisbah campuran larutan nutrien ini boleh diguna pakai untuk tanaman lain? Soalan yang bagus. Ia boleh disesuaikan untuk tomato dan timun. Dr. Rahman sentiasa menjawab soalan Youssef dengan ikhlas. Kadangkala perbincangan mereka berlanjutan sehingga lewat malam. 6 bulan kemudian, Youssef sudah mampu menguruskan sebuah rumah hijau sendirian. Daripada membancuh larutan, mengawal suhu, sehinggalah menentukan masa menuai, semuanya dilakukan dengan sempurna. Profesor, nampaknya Youssef sudah boleh menggantikan saya, kata Dr. Rahman dengan bangga. Saya juga berasa terharu. Anak-anak muda kami sedang mempelajari teknologi bertaraf dunia. Kemerdekaan teknologi yang telah dirampas selama 132 tahun penjajahan kini sedang kami bina semula menuju ke arah kemerdekaan yang sejati. Pada tahun kedua, pengeluaran melonjak kepada 120.000 biji. Bilangan rumah hijau bertambah menjadi 12. Para petani dari seluruh Algeria datang melawat. Bolehkah kami menggunakan benih dari Malaysia itu? Sudah tentu. Ini untuk petani Algeria. Reaksi petani yang menerima benih itu sangat menakjubkan. Hasil tuaian meningkat 30%. Hampir tiada serangan penyakit, saiznya lebih seragam dan kualitinya lebih baik. Berita itu tersebar dari mulut ke mulut. Satu jenama baru lahir. Benih ubi kentang teknologi Malaysia, yang disebut oleh para petani sebagai benih Jepun,
kerana salah anggap tetapi dengan niat baik. Di pasaran, harga benih import mula jatuh. Pembekal Eropah terpaksa menurunkan harga kerana bekalan tempatan meningkat. Tetapi petani Algeria kini lebih gemar produk tempatan. Kalau harga sama, lebih baik guna yang ditanam di tanah kita. Ini teknologi Malaysia, boleh dipercayai. Kesan ekonominya juga jelas. Analisis kerajaan menunjukkan penjimatan import sebanyak 120 juta dolar setahun. Dijangkakan dalam 3 tahun, ia akan melebihi 200 juta dolar. Dengan penjimatan mata wang asing itu, kerajaan dapat memulakan projek-projek baru. 5 buah sekolah baru dibina di kawasan luar Bandar Selatan dan 3 buah hospital diperbesarkan. Projek benih ubi kentang ini mula mengubah sektor pendidikan dan kesihatan. Suatu hari, Menteri Pertanian memanggil saya. Profesor Ahmed, ada berita baik. Berita apa, Tuan? Kami menerima pertanyaan dari negara jiran. Menteri menyerahkan dokumen kepada saya, Tunisia dan Maghribi. Mereka mahu mengimport benih ubi kentang kita. Saya tidak percaya. Ekspor kita? Ya. Hanya 2 tahun lalu kita mengimport segalanya, kini kita menjadi negara pengekspor. Dada saya terasa sebak. Dari negara pengimport ke negara pengekspor. Adakah ini mimpi atau realiti? Saya menyampaikan berita ini kepada Dr. Rahman. Doktor, kita berjaya. Sampai ke tahap ekspor. Dr. Rahman tersenyum tenang. Profesor yang telah berjaya. Saya hanya membantu. Tidak, doktor, tanpa Anda ini mustahil. Kami berjabat tangan. Penghantaran ekspor pertama dilakukan 3 bulan kemudian. 5.000 biji benih ubi kentang diekspor ke Tunisia. Ekspor benih ubi kentang pertama dalam sejarah pertanian Algeria. Satu majelis pelepasan diadakan di terminal kargo lapangan terbang, dihadiri oleh menteri dan duta-duta. Hari ini adalah hari yang bersejarah, kata menteri dalam ucapannya. Algeria telah memperoleh semula kedaulatan makanannya dan kini membantu negara-negara jiran. Tepukan gemuruh bergema. Saya merenung kotak-kotak kargo berlabel buatan Algeria. Saya berasa bangga. Produk dari tanah kami akan pergi ke negara lain. Dari negara yang dibantu, menjadi negara yang membantu. Selepas majelis, saya minum kopi berdua dengan Dr. Rahman. Doktor, sampai bila Anda bercadang untuk berada di Algeria? Tanya saya dengan berhati-hati. Dr. Rahman memandang keluar tingkap, sehingga Yusuf dan jurutera-jurutera lain benar-benar boleh berdikari. Agak-agak bila tuh, mungkin perlukan setahun lagi. Saya berasa sedikit sedih. Adakah saya terpaksa berpisah dengan rakan karib saya tidak lama lagi? Saya pasti akan sangat merindui Anda apabila Anda pergi. Saya juga. Tetapi bukankah perpisahan itu matlamat kita? Kata Dr. Rahman sambil tertawa. Apabila saya tidak diperlukan lagi, itulah tanda kejayaan. Dia benar. Pemindahan teknologi yang sejati ialah mewujudkan satu keadaan di mana sistem boleh terus berjalan walaupun guru telah pergi. Pada akhir tahun itu, pengeluaran mencatat 180.000 biji. Kadar sara diri benih ubi kentang Algeria melepasi 75%, mencapai sasaran setahun lebih awal. Kerajaan mengadakan jamuan makan malam kesyukuran yang dihadiri sendiri oleh Presiden. Untuk persahabatan antara Malaysia dan Algeria, kata Presiden sambil mengangkat gelasnya. Terutamanya, terima kasih kepada Dr. Rahman K. dan Profesor Ahmed bin Salah. Dewan Jamuan riuh dengan tepukan. Saya memandang Dr. Rahman di sebelah saya. Dia tersenyum malu. Lelaki ini yang sanggup menggadaikan rumahnya untuk membantu kami, bukan untuk kemasyhuran atau uang, tetapi hanya kerana keyakinan. Budi yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Semuanya kelihatan berjalan lancar. Pengeluaran terus meningkat, jurutera-jurutera semakin mahir. Industri benih ubi kentang Algeria seolah-olah berada di landasan kejayaan. Namun, krisis datang dari arah yang tidak dijangka. Bab 7, Ujian Alam dan Ketabahan Manusia. Pada musim bunga tahun ketiga, cuaca ekstrem melanda. Musim hujan tiba 2 bulan lebih awal. Hujan lebat yang luar biasa membasahi kawasan berhampiran Sahara. Paras air bawah tanah naik mendadak, dan kualiti air berubah. Profesor, gawat, Yusuf bergegas masuk ke makmal.
Anak benih di rumah hijau nomor 3 kelihatan pelik. Kami bergegas ke sana. Daun-daun anak benih telah bertukar kuning dan akarnya menjadi perang. Sudah periksa kepekatan larutan nutrien? Sudah normal, tetapi anak benih tidak menyerap nutrien. Dr. Rahman melakukan ujian kualiti air. Hasilnya mengejutkan. pH telah melonjak dari 7 kepada 9. Kepekatan mineral juga meningkat lebih 2 kali ganda. Hujan lebat telah melarutkan mineral dari lapisan batuan bawah tanah. Nisbah campuran larutan nutrien sedia ada tidak dapat menanganinya. Kita perlukan nisbah campuran baru. Kita perlu bangunkan dengan segera. Dr. Rahman terus memulakan eksperimen. Tetapi masalahnya ialah masa. Anak benih yang sedia ada semakin lemah dari hari ke hari. Jika tidak diselesaikan dalam masa seminggu, semuanya terpaksa dimusnahkan. Dokter, Rahman bekerja siang dan malam, menguji berpuluh-puluh jenis nisbah campuran, tetapi semuanya gagal. Pemboleh ubahnya terlalu banyak. Keluhnya, kecewa. Lebih buruk lagi, simptom yang sama mula muncul di rumah hijau lain. 4 buah rumah hijau terjejas, meletakkan 40% daripada sasaran pengeluaran tahunan dalam risiko. Mesyuarat tergempar diadakan di kementerian. Apa yang berlaku? 3 tahun berjalan lancar, kenapa tiba-tiba jadi begini? Desak timbalan menteri. Ini disebabkan cuaca ekstrem. Pemboleh ubah yang tidak dapat dijangka, saya coba menjelaskan, tetapi mereka tidak mahu mendengar. Kalau begitu, adakah ini bermakna ia boleh berlaku lagi pada masa hadapan? Kita tidak boleh mengawal iklim. Kita hanya boleh membangunkan langkah-langkah tindak balas. Langkah tindak balas, sekarang anak benih sedang nazak, apa gunanya bercakap tentang langkah tindak balas? Suasana menjadi tegang. Sesetengah pegawai malah mencadangkan proyek itu dihentikan. Teknologi asing memang tidak boleh dipercayai. Mula-mula nampak elok, akhirnya jadi begini juga. Kenangan kegagalan Perancis dan Cina 3 tahun lalu kembali menghantui. Saya mempertahankan Dr. Rahman. Ini bukan masalah teknologi, ini bencana alam. Kita tidak boleh salahkan Dr. Rahman. Tetapi mereka tetap berdegil. Selepas mesyuarat, Dr. Rahman memegang lengan saya. Profesor, berikan saya seminggu lagi, matanya merah. Jelas sekali, dia tidak cukup tidur berhari-hari. Dokter, jangan paksa diri. Saya tidak apa-apa. Saya pasti akan selesaikannya. Dr. Rahman kembali ke Makmal dan bekerja lebih keras lagi. Dia tidak makan dan hanya tidur 3 hingga 4 jam sehari. Pada hari ketiga, Dr. Rahman rebah. Dehidrasi akibat keletihan dan tekanan. Dia dikejarkan ke hospital. Doktor menasihatkan dia untuk berehat selama seminggu. Rehat mutlak diperlukan. Jika terus paksa diri, ia boleh membahayakan nyawa. Tetapi keesokan paginya, Dr. Rahman melarikan diri dari hospital. Kita tiada masa. Anak benih tidak akan menunggu. Dia kembali ke Makmal, berjalan terhuyung-hayang. Saya tidak tahan lagi. Dokter, kalau begini caranya, Anda boleh mati. Saya tidak apa-apa. Mana boleh tidak apa-apa. Kesehatan Anda paling utama. Jerit saya. Dr. Rahman memandang saya tepat. Jika proyek ini gagal, apa akan jadi? Algeria akan hilang kepercayaan terhadap teknologi asing sekali lagi. Kepercayaan terhadap Malaysia akan hancur. Suaranya bergetar. Kenapa saya datang ke sini? Kerana uang? Kerana kemasyhuran? Bukan. Kerana saya ikhlas mau membantu. Kerana saya percaya, seperti mana kami pernah dibantu dahulu, kini giliran kami pula membantu. Air mata mengalir di pipinya. Saya tidak boleh lepaskan kepercayaan itu. Saya juga turut menangis. Lelaki ini mempertaruhkan nyawanya untuk negara lain, untuk rakyat negara lain. Saya menggenggam tangannya. Baiklah, mari kita lakukannya bersama-sama. Sehingga ke akhirnya, kami kembali ke Makmal. Kali ini, saya membantunya secara langsung. Pada pukul 4 pagi hari kelima, Dr. Rahman tiba-tiba menjerit. Dapat, ini dia. Dia menunjukkan nisbah campuran yang baru. Saya tambah agen pengkelat, bahan untuk menstabilkan mineral, ujian menunjukkan hasil yang sempurna. Kami segera menyalurkan larutan nutrien baru itu ke rumah hijau. Seperti satu keajaiban, anak benih mula bertindak balas. Dalam masa 2 hari, warna daunnya kembali hijau. Dalam seminggu,
keempat-empat rumah hijau pulih sepenuhnya. Krisis telah berakhir. Apabila dilaporkan kepada kementerian, semua orang menarik nafas lega. Malah timbalan menteri itu pun memuji, Anda menjadikan yang mustahil itu mungkin. Tetapi Dr. Rahman tidak berpuas hati. Kita mesti dokumentasikan pengalaman ini dalam sebuah manual. Manual? Ya, perubahan iklim akan terus berlaku. Kita perlukan prosedur standar untuk bertindak balas. Dalam masa seminggu, dia menghasilkan manual setebal 200 halaman, merangkumi senarai semak, prosedur tindak balas perubahan kualiti air, dan formula larutan nutrien mengikut musim. Dia menyerahkan manual itu kepada Yusuf dan jurutera-jurutera lain. Dengan ini, Anda semua boleh selesaikannya sendiri. Suara Dr. Rahman penuh kebanggaan. Yusuf menerima manual itu dan menunduk hormat. Doktor, jasa Anda akan kami kenang seumur hidup. Selepas mengatasi krisis itu, proyek ini menjadi lebih kukuh. Pada tahun keempat, pengeluaran melepasi 250.000 biji. Kadar sara diri benih ubi kentang Algeria akhirnya melebihi 90%, mencapai matlamat jauh lebih awal daripada yang disasarkan. Bab 8. Perpisahan dan legasi yang berkekalan. Kerajaan merancang satu majelis sambutan peringkat kebangsaan, tetapi Dr. Rahman mempunyai kerisauan lain. Suatu petang, dia datang berjumpa saya. Profesor, saya ada perkara nak bincang. Wajahnya serius. Nampaknya saya terpaksa pulang ke Malaysia. Walaupun saya sudah menjangkakannya, hati saya terasa berat. Bila kontrak saya tamat dalam 3 bulan, saya bercadang untuk pergi pada masa itu. Tidakkah Anda mau sambung? Dr. Rahman menggeleng. Tugas saya di sini sudah selesai. Yusuf dan pasukannya sudah cukup berdikari untuk menguruskannya. Dia betul. Pasukan Algeria kini mampu melakukan segalanya sendiri, dari penyelesaian masalah, pengurusan pengeluaran, hinggalah melatih jurutera baru. Sistem yang tidak lagi memerlukan pasukan Malaysia telah berjaya diwujudkan. Itulah tanda kejayaan, kata Dr. Rahman sambil tersenyum. Apabila saya pergi dan semuanya baik-baik sahaja, itulah pemindahan teknologi yang sejati. Saya mengangguk, faham tetapi tetap sedih. 3 bulan berlalu dengan pantas. Di lobi pelepasan lapangan terbang antarabangsa Algiers, beratus-ratus orang datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Dr. Rahman. Menteri Pertanian, kaki tangan institut, jurutera-jurutera yang dilatihnya, malah petani-petani yang menerima bekalan benih. Doktor, betulkah Anda akan pergi? Tanya seorang petani sambil menangis. Ya, tetapi Anda semua ada di sini, jadi saya tidak risau, jawab Dr. Rahman sambil berjabat tangan dengan semua orang satu persatu. Yusuf menyerahkan sejambak bunga. Doktor, Anda adalah guru dalam hidup saya. Tidak, kamu semua yang belajar dengan usaha sendiri. Suara Dr. Rahman juga bergetar. Akhirnya, dia berhadapan dengan saya. Profesor, terima kasih untuk segalanya. Saya yang patut berterima kasih. Tanpa doktor, kata-kata saya tersekat, sebab Dr. Rahman menepuk bahu saya. Ini menjadi mungkin karena Profesor tidak pernah berputus asa, jaga diri. Kita pasti akan berjumpa lagi. Sudah tentu. Pengumuman penerbangan bergema. Dr. Rahman berjalan menuju ke pintu pelepasan. Dia berpaling dan melambai sekali lagi sebelum hilang dari pandangan. Saya berdiri di situ untuk seketika. Perjalanan selama 4 tahun terimbas kembali. Perkenalan di tengah-tengah runtuhan keputusasaan. Seorang wira yang menggadaikan rumahnya untuk membantu kami. Seorang rakan yang bekerja sepanjang malam untuk mencari penyelesaian. Setiap detik itu amat berharga. Ketika saya meninggalkan lapangan terbang, Yusuf mendekati saya. Profesor, ada sesuatu yang perlu kita lakukan sekarang. Apa dia? Kita mesti sampaikan apa yang Dr. Rahman berikan kepada kita, kepada orang lain. Pandangan Yusuf serius. Negara-negara Afrika Utara yang lain juga menghadapi masalah yang sama. Kita boleh bantu mereka. Saya terkejut. Hanya 4 tahun lalu kami adalah negara yang dibantu, kini kami mahu menjadi negara yang membantu. Ide yang bagus. Mari kita mulakan. Sejak hari itu, satu proyek baru bermula, program bantuan Algeria kepada negara-negara jiran. Jurutera dari Tunisia, Maghribi, dan Libya datang untuk belajar.
Yusuf mengetuai latihan, menyampaikan apa yang dipelajarinya dari dokter Rahman dengan sabar dan ikhlas. 6 bulan kemudian, rumah hijau pertama siap dibina di Tunisia menggunakan sistem teknologi Algeria. Yusuf dan saya melawat tapak proyek itu. Adakah ini benar-benar teknologi Algeria? Tanya Menteri Pertanian Tunisia dengan kagum. Beberapa tahun lalu, kamu juga mengimport, bukan? Betul. Tetapi Malaysia telah membantu kami. Dan kini, kami pula membantu Anda, jawab saya dengan bangga. Proyek di Tunisia juga berjaya. Pada tahun kelima, Algeria mencapai 1 detik bersejarah, sara diri sepenuhnya dalam bekalan benih ubi kentang. Tiada lagi import dari Eropa. Buat pertama kalinya sejak 132 tahun, kami mencapai kemerdekaan makanan yang mutlak. Presiden menyampaikan ucapan khas. Stesen TV nasional menyiarkan dokumentari bertajuk Keajaiban yang ditanam di gurun. Ia memaparkan seluruh perjalanan dari runtuhan rumah hijau sehinggalah kejayaan kini. Temu bual dengan Dr. Rahman juga disertakan. Apakah detik yang paling diingati? Tanya wartawan. Ketika kami menuai benih ubi kentang pertama, saya menangis bersama Profesor Ahmed. Pada saat itu, saya sadar tiada yang mustahil. Kesan ekonomi juga luar biasa. Dalam tempo 5 tahun, jumlah penjimatan melebihi 600 juta dolar. Budget yang dilaburkan oleh Malaysia hanyalah 2 juta dolar. Pulangan pelaburan sebanyak 300 kali ganda. Tetapi yang lebih penting daripada angka ialah perubahan pada masyarakat. Orang yang pernah memanggil saya pengkhianat kini menggelar saya Wira. Anak saya, Karim, yang kini berusia 18 tahun, telah mendaftar di Universiti Pertanian. Saya mau jadi seperti ayah, katanya. Hati saya tersentuh. Anak yang pernah dibuli kini berbangga dengan ayahnya. Istri saya, Fatima, juga telah pulih sepenuhnya. Keluarga saya bahagia semula. Suatu hari, sepucuk surat tiba dari Malaysia. Daripada Dr. Rahman. Di dalamnya ada sebuah buku bertajuk Harapan yang Mekar di Gurun, kisah proyek ubi kentang Algeria yang ditulisnya sendiri. Di halaman pertama, tertulis dedikasi kepada Profesor Ahmed bin Salah. Keberanian Andalah yang telah memungkinkan semua ini. Rahman K. Saya tidak dapat menahan air mata ketika membacanya. Di halaman terakhir, ada sekeping gambar kami berpelukan sambil menangis pada hari tuaian pertama. Di belakang gambar itu, tertulis, yang ditanam di gurun bukanlah teknologi, tetapi keikhlasan hati. Epilog, Gema di seluruh dunia. Setahun kemudian, industri benih ubi kentang Algeria terus berkembang, kini membekalkan benih ke 5 negara Afrika Utara. Yusuf telah dilantik sebagai timbalan pengarah institut pada usia 27 tahun. Suatu hari, Menteri Pertanian memanggil saya. Pertubuhan Makanan dan Pertanian, FAO, PBB, telah memilih proyek benih ubi kentang Algeria sebagai kajian kes teladan. Mereka mahu Anda membuat pembentangan di persidangan antarabangsa. Dokter Rahman juga akan dijemput. Hati saya melonjak gembira. Saya akan bertemu Dr. Rahman lagi. 2 bulan kemudian, di Ibu Pejabat FAO di Rome, Itali, pakar-pakar pertanian dari 80 buah negara berkumpul. Saya melihat wajah yang saya kenali. Dr. Rahman. Kami berpelukan erat. Kami naik ke pentas bersama-sama untuk pembentangan bersama bertajuk Keajaiban yang Mekar di Gurun. Saya menceritakan latar belakang kegagalan Perancis dan Cina, dan kemunculan Malaysia. Dokter Rahman pula membentangkan aspek teknikal, mendedahkan semua ilmu tanpa menyembunyikan apa-apa. Kami tidak mempatenkan teknologi ini. Kami berharap semua negara yang memerlukannya boleh menggunakannya secara bebas. Tepukan gemuruh bergema. Apabila ditanya apakah faktor kejayaan terbesar, saya menjawab kepercayaan. Dr. Rahman melihat kami sebagai rakan kongsi, bukan pelanggan. Dr. Rahman menambah, dan Profesor Ahmed tidak pernah berputus asa. Keyakinan beliaulah yang telah melahirkan keajaiban. Pada hari terakhir persidangan, kami berdua dianugerahkan anugerah sumbangan jaminan makanan dunia. Setiausaha Agung PBB sendiri menyampaikan ucapan, kedua-dua tokoh ini telah membuktikan bahwa kerjasama rentas sempadan mampu menjadikan yang mustahil itu mungkin. Malam itu, di balkoni, sambil menikmati pemandangan malam kota Rom, kami berbual.
Saya merancang untuk mengembangkan program ini ke seluruh Afrika bersama Yusuf, kata saya. Saya pula berhasrat untuk membantu negara-negara di Asia Tenggara, balasnya. Kami melagakan gelas wine. Untuk persahabatan kita, dan untuk perjalanan yang akan datang, Dr. Rahman berkata, Profesor, saya belajar banyak perkara di Algeria. Kejayaan sejati bukan diukur dengan angka, tetapi dengan manusia. Yang lebih penting daripada teknologi ialah hati. Ibu saya diselamatkan oleh sebiji ubi kentang yang diberikan oleh orang yang tidak dikenali. Saya sentiasa mahu membalas budi itu. Di Algeria, saya telah melakukannya. Saya meletakkan tangan di bahunya. Doktor, Anda adalah wira dalam hidup saya, wira keluarga saya, dan wira negara saya. Apabila Anda menggadaikan rumah Anda untuk membantu kami, saya sadar bahwa keikhlasan masih wujud di dunia ini. Keesokan paginya, kami berpisah di lapangan terbang. Dia ke Kuala Lumpur, saya ke Algiers. Kembali di pejabat, gambar kami yang diberikan oleh Dr. Rahman telah dibingkaikan di atas meja saya. Di bawahnya, terukir kata-kata, yang ditanam di gurun bukanlah teknologi, tetapi keikhlasan hati. Saya membuka buku nota baru untuk mencatatkan kisah ini bagi generasi akan datang. Kisah bagaimana yang mustahil menjadi mungkin, bagaimana keputusasaan bertukar menjadi harapan, dan bagaimana sebuah negara membantu negara lain dengan sepenuh hati. Di luar tingkap, rumah hijau berkilauan di bawah cahaya matahari. Di dalamnya, berpuluh ribu benih kehidupan sedang tumbuh. Tanah yang dahulunya mati kini menjadi tanah kehidupan. Dan keajaiban ini akan berterusan dari Algeria ke Tunisia, Maghribi, Senegal, dan ke seluruh dunia. Benih yang ditanam oleh Dr. Rahman akan terus bercambah. Itulah pemindahan teknologi yang sejati. Itulah kekuatan Malaysia yang sebenar. Bukan di pentas yang gah, tetapi di tengah-tengah gurun, tanpa liputan kamera, secara senyap tetapi pasti, menggerakkan hati manusia. Kisah kita, perjalanan dari keputusasaan kepada harapan, keajaiban yang dicipta bersama oleh Malaysia dan Algeria. Semua ini bermula dari keikhlasan seorang insan yang sanggup menggadaikan rumahnya untuk membantu orang lain. Dokter Rahman, rakan saya selamanya, wira Algeria selamanya,